Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dengan mimpi ular ni, memanglah ada ulama-ulama kita dalam perubatan Islam ni dengan pengalaman dan kajian mereka tu memang betul lah. Memang mimpi ular ni kadang-kadang membawa maksud ada sihir yang berlaku pada kita lah. Dan kalau sihir tu terlalu kuat, mungkin kita akan dapat mimpi macam tu lah. Kalau sihir yang tidak berapa kuat, dia tak akan jadi macam tu. Baik, jadi tak semestinya bila mimpi ular tu mesti kita kena sihir. Dan kena tengok mimpi tu dari segi waktunya. Kalau antara tandanya, kalau kita mimpi ular tu adalah waktu yang sama. Katalah pukul 3 pagi kan, kita mimpi pada jam yang sama. Itu satu tanda. Tanda yang kedua ialah kita mimpi tu kerap berkali-kali kita mimpi. Tu tanda yang kedua lah. Tapi ala kulihalnya, syaitan ataupun jin lah sebenarnya sebenarnya syaitan ni daripada kalangan jin juga kan, cuma syaitan ni adalah jin yang jahat lah. Baik, cumanya kalau syaitan ni dia suka untuk merosakkan pemikiran kita, itu yang kita kena berjaga-jaga. Dia memang tujuan-tujuan dia buat benda-benda yang membawa kita kepada memikirkan pasal dia tu kadang-kadang mimpi tu tujuannya itulah sebenarnya dia nak bagi kita takut tau. Dia nak bagi kita fikir tentang sihir tu, tentang kehadiran hantu dalam hidup kita, kehadiran jin dan sebagainya kan. Nanti kita punya akal ataupun kita punya pemikiran kita terganggu. Jadi itu yang syaitan nak sebenarnya. Jadi yang saya nak nasihatkan supaya, maksudnya kena berjaga dalam bab ni lah. Maknanya jangan sampai kita punya pemikiran terganggu oleh kerana dengan kita rasa macam mimpi ular ni kita ni dah kena sihir ke, kita ni ada orang dengki. Itu yang tak nak tu. Jadi kita sebenarnya kalau ada tanda-tanda macam tu sekalipun, kita kalau boleh kita terus sentiasa kembali kepada Allah dan hanya bergantung kepada Allah. Jangan kita berfikir ataupun terbawa-bawa pemikiran tu. Jadi kalau macam kita mimpi sekadar mimpi sahaja, tu abaikan. Kalau boleh kita sentiasa positif. Sebab saya nak sebut syaitan ni dia boleh masuk atau mengganggu kita ni, tubuh badan kita ni dengan empat pintu jalan lah. Ni yang saya belajar guru saya tu. Jadi antara di empat jalan tu ialah, yang pertama ialah pintu pemikiran, pintu akal. Sebab tu kadang-kadang kalau kita yang masuk hutan apa tu dalam gelap, kita memang awal-awal kita dah fikir alamak gelap takut kan. So memang kadang-kadang pemikiran kita tu yang antara sebab musabab utama untuk benda tu ganggu kita. Wallah subhanahu wa ta'ala alam lah macam mana Allah buat bagi dia orang nampak akal kita tu, kita tak pastilah kan. Sebab kita pun tak nampak kita punya bentuk dalam badan kita ni macam mana. Dia mungkin ada energi apa, kita tak pastilah. Mungkin ada aura-aura cahaya-cahaya tu kita tak pasti. Tapi syaitan ni dia tahu. Kita kalau fikir tentang dia rasa takut tu, syaitan dia tahu. Sebab memang badan kita ni boleh dimasuki oleh syaitan. Sebab perkara tu memang ada dalam hadis Nabi. Nabi ada sebut, Nabi kata syaitan itu dia berjalan dalam darah anak Nabi Adam ni. Dia berjalan majrad dam, Nabi kata. Maksudnya dia berjalan di pembuluh-pembuluh darah manusia ni. Jadi darah kita ni syaitan boleh lalu kan. Jadi mungkin bila dia berada dalam tubuh badan kita tu, dia boleh tahu apa kita punya sistem badan kita ni, mungkin dia mengeluarkan apa benda kan. Dari segi sainnya yang tu saya tak reti nak sebut lah. Sebab memang kalau kita tengok sainnya, memang otak kita ni bila kita terlalu takut, dia ada mengeluarkan macam suatu, Allah apa nama saya tak reti, tapi menyebabkan badan kita jadi lemah, badan kita jadi tak bersemangat kan. Jadi kalau orang yang sentiasa positif kan, orang yang sentiasa fikirannya baik, maka dia akan mengeluarkan satu energi yang menguatkan badan dan sebagainya, keyakinan dan sebagainya. Sebab tu dalam motivasi lah, ilmu motivasi, kita tak boleh nak fikir bukan-bukan ataupun kita nak lemah semangat tu semua tak boleh. Nanti kita kurang keyakinan, akhirnya benda yang kita buat tu tak menjadi dan kita punya badan pun akan jadi lemah, macam orang sakit apa semua kan. Kalau macam dia yakin dia kuat melawan, dia boleh sihat insya-Allah. Walaupun dia kanser tahap 4 pun dia boleh sihat. Tapi kalau dah kena kanser tahap 4 terus dia rasa putus asa kan, tu yang jadi semakin sakit tu. Jadi macam syaitan ni, dia mungkin dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia tahu manusia yang berfikir tentang diri dia, takut dengan dia, tu yang dia
tu yang didatang tu. Tu yang didatang tu. Jadi sebab tu kita mula-mula pemikiran kita, akal kena jaga, jangan kita buka. Jadi kalau kita dah mimpi ular tu, kita fikir lama-lama dia datang sungguh lah. Dia memang syaitan ni, dia memang dia punya apa matlamat ataupun dia punya tujuan hidup tu nak menyesatkan manusia, nak melarikan manusia daripada Allah kan. Jadi dia akan datang lah, dan dia memang sentiasa akan usaha untuk kita ingat benda-benda macam tu supaya dia lebih mudah untuk mengganggu kita lah. Jadi tolong jaga pintu pemikiran. Yang kedua adalah pintu perasaan. Jadi pintu perasaan ni kita jadi takut sangat ataupun jadi macam lemah semangat, sangat sedih sangat kan. Tu sebab kadang-kadang orang kena histeria ni sebab dia termenung, dia mikir masalah, akhirnya syaitan masuk, dia menjerit, meracau dan sebagainya kan. Kadang-kadang ada masalah yang apa, yang dibawa-bawa, terbawa-bawa, termenung dalam bilik dan sebagainya kan. Itu menyebabkan syaitan boleh ganggu kita lah. Yang ketiga ialah pintu sakit. Orang yang sakit ni syaitan mudah ganggu. Sebab tu orang sakaratul maut ni kadang-kadang dia jadi macam apa, macam bukan macam kanak-kanak, maksudnya dia macam tak waras. Dia macam tak waras. Dan bila dia dah sakaratul maut tu, kadang-kadang jadi macam budak-budak kan. Dia macam ada gangguan, kadang-kadang bersilat sendirilah, apalah tu semua. Kalau tidak orang sakaratul maut tu, orang sakaratul maut pun, kita orang biasa yang sedang sihat ni pun, bila kita sakit, demam, pening, kadang-kadang kita macam mimpi bukan-bukan sebab kita tengah sakit. Memang syaitan akan datang ganggu lah. Dan pintu yang keempat adalah pintu rohani. Tu pintu hubungan kita dengan Allah, dan ini pintu paling kuat lah. Jadi sebab tu kita kena jaga diri kita ni sentiasa supaya berzikir kepada Allah supaya maknanya kita ni bila badan kita ni ada zikir, jadi syaitan tak boleh berjalan dalam darah-darah kita ni. Jadi cuma kalau nak menjawab soal adakah mimpi ular tu adalah salah satu tanda kepada saya, ya betul ni. Tapi kita tak kata 100% mesti. Tak semestinya macam tu ya. Kalau sekadar mimpi sekadar-sekadar tu biarkan. Ataupun kalau kita mimpi kemudian kita ada rasa sakit dan sebagainya kan, kalau boleh kita jangan terbawa-bawa pemikiran tu, kita cuba lawan. Dan kita cuba banyakkan beramal ibadat, dekat diri kepada Allah dan sebagainya. Dan kalau kata memang betul-betul benda tu memang ada pada kita, memang sah kita memang diganggu dan sebagainya, kalau gitu kita kena pergi berubat lah Maksud kata kalau kita mimpi dah berkerap kali kan, kemudian kita pun dah dah mimpi dan kita pun ada tanda macam tiba-tiba kita jadi sakit-sakit badan ke, contohnya macam tu kan. Jadi kalau dah sampai tahap gitu, berubatlah. Cuma saya nak sebut, kalau betul kita sakit sihir sekalipun, jangan kita selalu memikirkan perkara tu. Kita kena sentiasa positif. Kita kena sentiasa rasa aku boleh lawan perkara ni. Aku boleh minta tolong dengan Allah. Aku boleh beramal banyak-banyak dan sebagainya kan. Jadi cuba untuk kita positifkan macam tu. Jangan kita, alamak aku dah kena sihir, apa aku nak buat ni kan. No, jangan macam tu. Jangan macam seolah macam Allah tak ada dalam hidup kita. Jangan. Kita bila macam tu, kita kata Allah lebih maha berkuasa, Allah yang mengizinkan segala-galanya kan. Jadi kita lebih kuat beramal, kuat baca Quran, kuat berzikir, dan yakin insya-Allah maknanya kita akan diberikan kesembuhan oleh Allah suatu hari nanti, dengan sebab kita ni kuat beramal, kuat berzikir kan, tinggalkan dosa dan maksiat dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Jadi saya boleh jawab begitu je lah. Cumanya maknanya untuk awal ni jangan terus kita mentaliti kita ke arah tu, sabar dulu. Kita cuba tengok kan lawan dan sebagainya. Kita cuba hidup macam orang biasa walaupun mimpi macam, sebab sebenarnya mimpi ular ni kadang-kadang saya pun ada. Dia sebenarnya mimpi untuk kena sihir ni tak semestinya mimpi ular. Mimpi binatang buas, kejar harimau kan, ataupun kita memang mimpi hantu tu sendiri. Kita mimpi hantu datang kejar kita dan sebagainya kan. Mimpi disengat oleh binatang-binatang lipan dan sebagainya, itu semua antara tanda-tanda juga lah sebenarnya tanda-tanda orang itu disihir. Sebenarnya bukan sekadar ular, mimpi dengan anjing hitam. Cuma kalau kita mimpi macam tu, kita cuba positifkan pemikiran kita, sebab kita tak nak nanti pemikiran kita tu dibawa-bawa oleh syaitan, dan akhirnya kita lemah semangat, dan akhirnya kita terputus hubungan dengan Allah. Itu yang kita tak mahulah. Sebenarnya syaitan dia memang hidup, tujuan dia nak menghuru-harakan kehidupan kita, bagi kita hidup ni tak tenang lagi, hidup kita semakin kita using dan sebagainya. Itu kerja-kerja syaitan Wallahu subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.